Yang kedua, bila malaikat maut mula tarik, Allah sebut lagi dalam ayat yang seterusnya. Ni ayat Al-Quran yang saya baca ni, tuan-tuan, lepas ni buka Al-Quran tengok, oh ayat pasal mati. Oh seronok tengok kan. Allah sebut yang keduanya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Hak ngaji tajwid dia tahu saktah latifah kan, rontisan. Yang tu ayat sakratul maut tu, ayat malaikat duk tarik nyawa. Wa dhanna annahu al-firaq. Ayat yang sama. Kata Allah, ketika malaikat maut dia dah mula tarik nyawa, dia duduk di sini ni, dia tarik daripada sini. Ketika itu masing-masing kekalutan. Dia beradiklah, saudara mara apa, nazak dah. Man ra, siapa yang nak berubat ni? Nak ambil ubat apa? Siapa pergi ambil ubat sat? Panggil doktor, panggil ambulans. Man ra. Wa dhanna annahu al-firaq. Hak kawan hak duk atas katil ni, saat pertama ditarik, ketika itu dia tahu itulah kematian. Dhanna bermaksud aiqana. Bukan zanna tu bukan bermaksud menyangka. Zanna di situ kata ulama tafsir bermaksud dia yakin itulah kematian. Kenapa saya dan kita semua akan yakin itu kematian? Jawapan dia sebab sakit mati ini tidak pernah dirasakan oleh mana-mana manusia dan jin dalam kehidupan dunia. Tak pernah. Kanser tahap 4, migraine ke, sakit kaki tercabut ke, duk hidup kaki tercabut. Ada aksiden kan, kaki di situ. Allahu Akbar, kita tengok pun subhanallah, sakit juga. Kesakitan mati itu tidak pernah dirasakan oleh mana-mana jin dan manusia di dalam alam dunia ini. Sebab tu bila kita mati, saat pertama malaikat maut tarik tu, rasa sakit itu kita tahu inilah mati. Sebab kesakitan itu saya dan kita semua belum pernah merasakannya. Lebih-lebih lagi bila roh itu adalah roh yang fasik, roh yang munafik, roh yang kafir, roh itu sukar untuk keluar daripada tubuh tersebut. Sebab dia tak mau keluar, tinggalkan dunia. Orang kejar dunia tuan-tuan, dia seronok duduk di dunia ke dia seronok untuk pergi akhirat? Jawapan dia seronok untuk duduk di sini. Hati kecil dia minta, ya Allah kalau boleh 40 tahun ni kan seronok. 40 apa maklum, 70 dah umur. Bercita-cita 40 lagi. Hati dia selesa, serasi dengan kehidupan dunia. Ada orang tuan-tuan yang dirahmati Allah, jasad dan roh dia di bumi, tetapi pemikiran dan iman kehidupan dia sudah pun di akhirat. Dia tak teringin dah dengan dunia ni, tak teringin dengan dunia ni. Sebab itu roh orang beriman mengalir keluar dengan laju seperti mana mengalirnya air daripada sebuah bekas. Roh orang beriman. Roh orang kafir, bila malaikat tarik daripada kepala ni, daripada malaikat maut tarik daripada kepala ni, kafir dan fasik ni tarik, tatafarraqar ruh fi jasadih, roh itu berlari-lari. Sebab tu kena rentak keluar, nak kena rentak keluar, seperti mana ditariknya daging yang keluar daripada besi yang digunakan untuk memanggang daging itu. Di negara Arab dia punya kebab dia cucuk besi. Kita yang guna lidi tu sate kan, sate pun halus je. Arab punya kebab kan, sekarang ni besi. Nabi sebut sufud dalam bahasa Arab. Sufud itu ialah besi yang digunakan untuk masukkan daging.
Malaikat maut nak tarik nyawa, kata Rasulullah, untuk orang kafir atau fasik, Islam yang fasik, Islam yang munafik, macam tarik besi tu. Maka tarik daging tu daripada besi tu, tarik keluar. Dan susah pula nak tarik. Sebab apa? Sebab roh itu sudah mencintai dunia. Dia tak teringin untuk keluar daripada dunia sedikit pun, sampailah hari roh dia ditarik pada hari itu. Hari ajal tu pun dia tak mau keluar lagi. Sebab tu rumahnya besar, keretanya besar, cita-citanya di dunia besar, untuk hidup dunia tu besar. Tak pernah terlintas untuk berpindah daripada dunia ke akhirat. Maka kata Nabi, lalu ditarik dengan keras daripada arah yang berlawanan. Kemudian malaikat maut ni, dia akan datang dengan pasukan malaikat azab. Roh akan bergerak kosong daripada sini, pada kaki. Kemudian orang kafir dengan orang munafik, orang fasik, lamalah. No, sebab dia tak mau keluar. Sebab tu lama. Bila roh berjalan, tuan-tuan, roh kosong di kaki ni, mata masih berkelip, tangan masih boleh angkat. Ni yang saya buat macam ni sebab ada apa tuan di sini? Ada roh ni. Sebab tu boleh angkat. Kaki kita letak, ada roh. Tubuh ni pinjaman. Ni pinjaman. Allah akan tukar keseluruhannya. Masuk syurga pun Allah tukar semua, masuk neraka pun Allah tukar semua, daripada atas sampai bawah. Cuma keluar daripada alam barzah masih dengan muka yang sama. Muka ni dengan muka ni, berat yang sama, tinggi yang sama, warna kulit yang sama, rupa yang sama. Subhanallah. Ni pinjam. Sebab tu tak payah kutuk siapa-siapa. Ni Allah bagi pinjam dia sementara. Bila roh si fasik tadi sampai di perut kan, kaki tak boleh gerak. Kaki dah tak boleh, atas boleh. Kemudian dia sampai ke pinggang, sampai ke dada. Roh tadi sedang ditarik keluar, sedang direntak keluar. Kalau orang beriman tak rentak lah, dia mengalir laju, kata Rasulullah. Kemudian apabila roh sampai di ghargharah di sini. Ghargharah ni bahasa Arab, dia bunyi sebab tu Arab sebut ghargharah. Roh sampai di kerongkongan sini. Duduklah sekali-sekala tepi orang nazak untuk ambil iktibar. Betul-betul dapat iktibar. Sekali-sekala masuk CCU. Saya suka kadang-kadang ziarah, walaupun orang tanya ni waris apa kan, CCU kan dia tutup kan. Bila kita masuk tu menginsafkan 12 katil tu semua teruk, semua tenat. Hak ni sakit ni, lagi sakit ni. Insaf kita tengok kan. Jadi bila sampai di ghargharah ni tu berlaku dua perkara besar. Yang pertamanya, ketika itu kita akan melihat dua alam. Hak kata tengok dua alam serentak waktu ni lah, waktu ghargharah. Yang pertama alam hak bilik kita duduk tu. Kalau orang tak kita kat ruang tamu lah kita tengok. Kalau 10 orang yang duduk di situ waktu kita nazak ghargharah tu, 10 orang tu lah kita akan nampak. Dan alam yang kedua kita akan melihat serentak ketika itu ialah buat pertama kalinya dalam hidup saya dan kita semua, kita akan melihat alam ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ghaib, perkara ghaib pertama pula yang kita tengok ialah antara perkara yang paling mengerikan bagi seorang manusia, iaitulah wajah malaikat maut yang datang kepada orang fasik ataupun orang kafir. Sebab malaikat maut kalau dia datang kepada orang soleh, kata Rasulullah, wajah mereka berseri-seri. Kenapa mereka? Sebab malaikat maut dia akan datang dengan satu daripada dua pasukan, pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab.
Pernah jadikah dua-dua ni datang? Pernah jadi. Dua-dua pasukan ini datang serentak dan berebut-rebut ruh si mati. Siapa? Pembunuh 100 orang. Cerita masyhur tu lah. Hak rajin mengaji memang dia tahu lah cerita ni. Tu rajin pergi kuliah dia tahu.